Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan berkaitan tajuk Permufakatan Politik dan Hubungan Etnik. Bentangan ini dibentang oleh saya, Sharifah, Sahira, Raudah, Aiman, Nadia dan Syasha. Topik ini bertujuan untuk mengkaji hubungan etnisiti dengan pembangunan politik di Malaysia. Terdapat 6 subtopik di bawah topik ini. Yang pertama iaitu konsep modernisasi dan pembangunan politik. Kedua, sistem politik. Ketiga, pengaruh demografi. Keempat, kerjasama politik. Kelima, politik etnisiti. Dan keenam, pembangunan politik perpaduan. Baiklah, yang pertama, konsep modernisasi dan pembangunan politik. Modernisasi membawa maksud pembangunan ekonomi dan politik, manakala pembangunan politik terdiri daripada perbezaan struktur politik, sekularisasi budaya politik serta penyertaan politik rakyat. Untuk pembangunan politik terdapat beberapa komponen iaitu pilihan raya, perlembagaan dan parti-parti politik serta majlis perwakilan rakyat iaitu parlimen. Antara usaha mencapai pembinaan negara bangsa iaitu melalui kaedah bersifat top-down. Yang pertama, program penghayatan rukun negara. Yang kedua, penerapan dasar awam seperti dasar ekonomi baru, dasar pendidikan kebangsaan. Antara asas pembangunan politik di Malaysia iaitu nasionalisme atau dikenali sebagai ideologi politik. Seterusnya, kewujudan negara bangsa dengan pemerintahan berpusat dan seterusnya pemilihan ketua negara politik. Dan yang terakhir, perkhidmatan awam yang mentadbir dan memberi perkhidmatan. Menurut Pierre, 1966, pembangunan politik adalah yang pertama, prasyarat kepada pembangunan ekonomi. Yang kedua, tipikal masyarakat industri. Yang ketiga, operasi sesebuah negara. Yang keempat, pemodenan politik dan lain-lain. Pilihan raya umum pada tahun 2008 dan tahun 2012 dianggap sebagai tsunami politik. Etnik Cina ialah manifestasi perkembangan modernisasi politik yang berlaku bukan sahaja merentasi etnik tetapi lebih kepada kebajikan dan kehendak serta pilihan pengundi terutama literasi politik di bandar yang dilihat lebih tinggi berbanding dengan di luar bandar. Di Malaysia, sebelum mencapai modernisasi, tanah Melayu berpolitik dengan sistem feudal yang merupakan satu bentuk sistem politik yang tidak formal. Sistem feudal adalah sistem yang didefinisikan sebagai satu bentuk piramid mengikut hierarki yang jelas berdasarkan golongan masing-masing. Sistem ini meletakkan raja atau golongan pemerintah sebagai tuan tanah dan golongan bawahan seperti petani yang meletakkan pergantungan terhadap golongan atasan. Sistem feudal pada suatu ketika dahulu, British memperkenalkan sistem residen. Setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan, sistem politik telah berubah menjadi sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Demografi bermaksud pengajian saintifik mengenai populasi manusia. Persoalannya, adakah demografi penduduk mempengaruhi politik? Masyarakat Melayu terdahulu mempunyai adat dan budaya yang membendung mereka dan menjalani kehidupan di luar bandar, melakukan aktiviti seperti bercucuk tanam dan berdagang hasil laut. Setelah dijajah, British memperkenalkan sektor baharu seperti ekonomi dan sistem politik menyebabkan sebahagian masyarakat Melayu mula menceburi bidang perdagangan dan perniagaan secara meluas dan sistematik. Bangsa Cina merupakan etnik kedua terbesar di Malaysia. Dia baru masuk oleh British untuk menguruskan sektor-sektor di bandar bagi mengelakkan perluasan kuasa orang Melayu. India pula merupakan etnik ketiga terbesar yang turut dibawa masuk oleh British sebagai tenaga kerja berat untuk pembangunan bandar. Demografi di Sabah dan Sarawak terbahagi kepada dua golongan, iaitu penduduk Bumiputera Islam dan penduduk Bumiputera bukan Islam. Penduduk di Sabah dan Sarawak merupakan etnik yang mempunyai kepercayaan, adat dan budaya yang berbeza dari di Semenanjung. Tetapi, pembentukan golongan ini adalah atas faktor pengenalan Islam melalui perdagangan maupun perkahwinan. Subtopik keempat adalah kerjasama politik dan hubungan etnik. Fokus utama subtopik ini adalah pembentukan parti politik di Malaysia yang menjurus pada etnik tertentu. Pertama sekali, politik di Tanah Melayu. Usaha kerjasama politik telah dimulakan sebelum kemerdekaan lagi.
AMCJA Putera merupakan kerjasama dua golongan kiri Melayu dengan bukan Melayu. Seterusnya, kemunculan Perikatan UMNO MCA yang kemudiannya disertai oleh MIC. Dan pada tahun 1946 pula, British telah memperkenalkan Malayan Union yang terdiri daripada 9 buah negeri Melayu, Pulau Pinang dan Melaka. Berikut adalah ciri-ciri Malayan Union. Yang pertama, pemusatan kuasa pada kerajaan pusat. Yang kedua, hak kerakyatan yang bebas berdasarkan prinsip jus soli. Dan yang ketiga, Raja-Raja Melayu hilang kuasa kecuali hal berkaitan dengan Islam dan adat istiadat Melayu. Kerjasama etnik dalam perikatan telah membawa kejayaan yang besar dalam proses politik awal di Tanah Melayu. Misalnya, dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952, UMNO MCA telah memenangi 9 daripada 12 buah kerusi. Manakala pada pilihan raya pertama peringkat persekutuan pada tahun 1955, Parti Perikatan UMNO, MIC dan MCA telah memenangi 51 daripada 52 buah kerusi yang dipertandingkan. Satu kerusi lagi dimiliki oleh Parti PAS apabila mengalahkan UMNO di daerah Beruas, Perak. Usaha memupuk kerjasama etnik turut diusahakan oleh Dato' On bin Jaafar setelah beliau keluar daripada UMNO. Beliau telah menubuhkan sebuah parti multi-etnik iaitu Independent Merdeka Parti IMP dan kemudiannya digantikan dengan Parti Negara. Seterusnya adalah keadaan politik di Sarawak. SUPP tidak menyertai gagasan pembentukan Malaysia kerana berpendapat bahawa Sarawak seharusnya mendapat kemerdekaan terlebih dahulu. Dan buat pertama kalinya, Parti Perikatan Sarawak telah dipengerusikan oleh Temenggung juga sementara setiausaha agungnya ialah Stephen Kalung Ningkan. Konsep Parti Perikatan ini masih kuat memperjuangkan ideologi etnik masing-masing. Hasilnya, berlaku perpecahan, misalnya perpecahan antara suku Dayak dan Iban hingga melahirkan Snap dan Pesaka. Selain itu, kelompok orang Melayu dan Melanau juga berpecah dengan kewujudan Parti Panas dan Berjasa. Perpecahan orang Cina juga terjadi apabila SCA tidak mendapat sokongan yang padu daripada orang Cina kerana kebanyakan mereka menyokong SUPP. Senario ini adalah gambaran parti politik berasaskan etnik di Sarawak yang berterusan hingga tahun 1963. Diteruskan dengan politik di Sabah. Di Sabah, perkembangan politik turut menunjukkan pola yang hampir sama dengan negeri lain. Terdapat beberapa parti politik telah ditubuhkan di Sabah, antaranya United National Kadazan Organisation atau UNKO. Parti ini ditubuhkan pada tahun 1961 oleh Donald Stephens, kemudian dikenali dengan Tun Fuad Stephens. Tujuan parti adalah menyatupadukan masyarakat Kadazan Duzun dan Bumiputera bukan Islam. Parti kedua adalah United Sabah National Organisation atau USNO. Parti ini ditubuhkan pada tahun 1961 dan diasaskan oleh Tun Mustafa Datuk Harun. Parti ketiga ialah Sabah Chinese Association atau SCA. Parti ini ditubuhkan pada tahun 1961 dan dinaungi oleh orang Cina. Parti keempat ialah Parti Kebangsaan Borneo Utara yang ditubuhkan pada tahun 1962. Hasil gabungan daripada United Party dan Democratic Party. Parti kelima ialah Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah atau Berjaya. Ia ditubuhkan pada tahun 1975 yang merupakan parti berbilang etnik. Ia dianggotai oleh Bumiputera Islam dan bukan Islam dan diketuai oleh Bumiputera Islam iaitu Haris Saleh. Parti keenam ialah Parti Bersatu Sabah atau PBS. PBS ditubuhkan oleh Joseph Pairin Kitingin dan parti ini merupakan parti multi-etnik yang diketuai oleh Bumiputera bukan Islam. Parti ini memerintah selama 10 tahun sebelum diambil alih oleh Barisan Nasional. Dan parti yang terakhir ialah Barisan Nasional. Barisan Nasional diketuai oleh UMNO. UMNO bertapak di Sabah mulai awal tahun 1990-an. Selepas kejatuhan PBS, Barisan Nasional menerajui Kerajaan Negeri Sabah. Etnik Bajau, Suluk, Melayu Brunei dan Bumiputera lain yang beragama Islam berjaya disatukan di bawah UMNO yang mula bertapak di Sabah pada tahun 1990-an.
Perpaduan Karazan Dusun di belakang PBS mendapat cabaran dari parti lain seperti UPKO atau United Progressive Kinabalu Organisation dan PBRS iaitu Parti Bersatu Rakyat atau United Sabah People Party. Dengan kemasukan PBS ke dalam Barisan Nasional pada tahun 2003, semua parti bersaing untuk mendapatkan sokongan daripada Karazan Dusun. Politik etnisiti di Malaysia. Konsep etnisiti menjurus pada rasa kekitaan sesuatu kelompok manusia terhadap kelompok etniknya. Konsep ini wujud disebabkan oleh persamaan budaya dan subbudaya yang difahami dan diamalkan oleh kelompok berkenaan, menerbitkan semangat penyatuan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku. Politik etnisiti ini merujuk pada politik yang berasaskan etnik dan pola etnik menentukan kewujudan parti politik tertentu. Semenjak merdeka, Malaysia ditadbir oleh Kerajaan Barisan Nasional hingga Mei 2018 apabila pentadbiran negara diambil alih oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Sebelum pilihan raya ke-14, Kerajaan Barisan Nasional terdiri daripada gabungan 13 buah parti politik yang berasaskan etnik dan Parti UMNO menjadi tulang belakang dalam Barisan Nasional. Setiap parti yang wujud ini adalah berdasarkan etnik tertentu atau terdapatnya etnik tertentu yang mendominasi satu-satu parti politik itu. Pendekatan ini bukan sahaja diterima pakai oleh Barisan Nasional tetapi juga diterima oleh parti pembangkang. Dalam konteks kita di Malaysia, parti berasaskan etnik memainkan peranan yang penting. Seperti yang saya jelaskan, asas politik di Malaysia adalah politik etnisiti dan ianya wujud dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah politik interetnik yang merupakan asas penubuhan dan kewujudan parti politik di Malaysia. Kewujudan parti politik yang berasaskan etnik ini disebabkan keperluan untuk menjaga kebajikan ahli mereka yang terdiri daripada etnik mereka sendiri. Selain itu, keadaan ini menggambarkan wujudnya perbezaan dalam ideologi antara parti politik yang wujud dan kepentingan kaum masing-masing. Antara parti politik yang jelas membawa agenda etnik tertentu adalah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) bagi kaum Melayu, Persatuan Cina Malaysia (NCA) bagi kaum Cina dan Kongres India Malaysia (MIC) bagi kaum India. Sementara itu, parti politik yang dikatakan tidak berbau perkauman seperti DAP, Gerakan, PBS dan sebagainya adalah sebenarnya parti yang mewakili kepentingan etnik yang dominan dalam parti tersebut. Justru, senario politik Malaysia sebegini merupakan formula yang diguna pakai semenjak sekian lama dan akan berterusan pada masa akan datang. Seterusnya, bentuk kedua politik etnisiti adalah politik intraetnik. Berbicara mengenai politik intraetnik, kita tidak boleh lari daripada melihat pertemuan dua etnik yang berbeza iaitu kaum Melayu dan kaum Cina. Ini kerana kedua-dua etnik ini mempunyai pengaruh dalam menentukan hala tuju politik Malaysia. Bagi parti politik kaum India pula, mereka tiada kawasan yang menjadi majoriti bagi mewakili kaum ini, walaupun pada hakikatnya wujud parti politik yang tertentu mewakili mereka. Justru, pertembungan antara etnik Melayu dan etnik Cina dalam berpolitik mewujudkan puak tertentu dalam etnik tertentu yang mewujudkan parti politik tertentu bagi mewakili perjuangan masing-masing. Menurut statistik kependudukan Jabatan Perangkaan Negara, etnik Melayu merupakan etnik dominan di Malaysia. Dan dalam kalangan masyarakat Melayu, terdapat dua buah parti terbesar iaitu UMNO dan PAS. UMNO dianggap parti yang menjaga kepentingan kaum Melayu, agama Islam dan budaya Melayu. Bagi UMNO, jika bangsa Melayu maju, bermakna Islam juga turut maju kerana mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 160,
Melayu dan Islam ialah dua konsep yang sinonim. Pendirian UMNO ini mendapat persetujuan dan kerjasama daripada etnik lain di Malaysia. Tanpa persetujuan dan kerjasama berkenaan, agenda politik UMNO sukar untuk dilaksanakan. Manakala parti kedua dalam kalangan masyarakat Melayu adalah Parti PAS yang membawa idea untuk mewujudkan negara Islam. Namun idea ini tidak mendapat sambutan oleh UMNO. Bagi UMNO, pendekatan yang diambil oleh PAS untuk cuba menyatukan agama dan negara dianggap sukar untuk dipraktikkan dalam konteks masyarakat plural di Malaysia. Malah langkah yang diambil oleh PAS ini dikhawatiri akan menyebabkan kemajuan orang Melayu dan agama Islam akan terjejas. Bagi etnik Cina pula, mereka mempunyai parti seperti MCA, Gerakan dan DAP yang mendasari perjuangan kaum mereka. Pendekatan yang diambil oleh parti yang mewakili kaum Cina ini adalah sama sebagaimana pendekatan yang diambil oleh UMNO, iaitu kepentingan kaum Cina hanya akan dapat dijaga melalui kerjasama dengan kaum lain, terutamanya dengan kaum Melayu iaitu UMNO. Seterusnya, mari kita lihat pembangunan politik perpaduan di Malaysia. Sebagaimana yang kita maklum, bangsa Melayu cuba untuk mempertahankan kedudukan mereka sebagai kuasa politik utama di Malaysia. Dari sudut ekonomi pula, bangsa Cina lebih mendominasi bidang ini berbanding kaum-kaum yang lain. Manakala kaum-kaum lain menuntut dan mendesak hak-hak yang sama rata sebagai warga negara. Pembangunan politik di Malaysia amatlah penting kepada pembangunan serta modernisasi ekonomi negara. Modernisasi ekonomi negara pula memerlukan perpaduan masyarakat pelbagai etnik yang stabil dan berintegrasi dengan baik. Dalam membangunkan politik negara, perkara yang perlu dilakukan adalah dengan melibatkan serta meningkatkan partisipasi rakyat pelbagai etnik dalam politik bagi mewujudkan keharmonian politik perpaduan di Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana politik perpaduan terbentuk. Baiklah, perpaduan politik di Malaysia bermula pada tahun 1950. Pakatan pertama yang terbentuk adalah hasil gabungan UMNO dan MCA yang diterajui oleh Tunku Abdul Rahman dan Tan Cheng Lock yang dikenali sebagai Parti Perikatan. Pemimpin-pemimpin kaum Melayu, Cina dan India pada ketika itu menyedari bahawa etnisiti merupakan faktor yang penting dalam pembentukan permuafakatan masyarakat dalam negara ini. Jadi setelah melihat keberhasilan gabungan UMNO dan MCA, MIC pula telah memulakan langkah untuk menyertai gabungan tersebut. Namun, selepas peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, Parti Perikatan digantikan pula dengan Barisan Nasional, di mana idea ini disyorkan oleh Tun Abdul Razak. Penubuhan BN adalah bermatlamat untuk mewujudkan kestabilan serta persefahaman politik dan perpaduan antara kaum melalui perkongsian kuasa yang memberi peluang kepada semua komuniti walaupun saiznya kecil dapat melibatkan diri dalam kerajaan. Seterusnya adalah pembangunan politik perpaduan. Politik perpaduan sangatlah penting kepada negara untuk memastikan proses pembinaan negara dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa sebarang rentangan dan gangguan sosial. Keunikan Malaysia pula yang mempunyai rakyat berbilang bangsa, agama dan budaya yang hidup dalam harmoni dapat memastikan pembangunan politik perpaduan di Malaysia dilaksanakan dengan mudah dan jaya. Perpaduan yang utuh juga akan dapat memberikan limpahan nikmat pembangunan kepada semua etnik yang ada di negara ini. Namun, apa yang berlaku sekarang ialah isu perkauman yang sering dicetuskan oleh beberapa golongan politik bagi kepentingan politik etnik dan survival politik mereka. Jadi, isu ini telah memberi ancaman kepada perpaduan politik di Malaysia. Dengan melalui ucapan-ucapan berunsur provokatif, membakar semangat perpaduan dan menyakiti hati etnik-etnik tertentu,
boleh menyebabkan konflik dan perpecahan dalam kalangan masyarakat dan secara tidak langsung merencatkan keadaan pembangunan politik perpaduan dalam Malaysia. Kesimpulannya, Malaysia merupakan sebuah negara multi-etnik. Jadi kepelbagaian etnik di negara ini dapat dilihat sebagai satu keistimewaan, malah satu kekuatan bagi membentuk identiti budaya warga Malaysia, seperti hubungan perpaduan antara kaum. Jalinan dan ikatan permuafakatan yang padu ini dapat menjamin kesejahteraan negara serta mengukuhkan lagi politik perpaduan di Malaysia. Dan akhir sekali, untuk membina permuafakatan politik perpaduan dalam hubungan etnik dan seterusnya mewujudkan sebuah negara yang makmur, semua kaum perlulah mempunyai integrasi hubungan yang baik antara satu sama lain sehingga mencapai kesejahteraan yang diimpikan. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 yang bermaksud, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Jadi dari sudut pandangan Islam, kewujudan etnik atau kaum yang berbilang adalah merupakan lumrah kejadian. Ia sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Bahkan kewujudan pelbagai bangsa itu turut dianggap sebagai rahmat pencipta kepada seluruh manusia. Dan di dalam ayat ini, Allah menggambarkan bahawa beliau mempunyai kuasa untuk menjadikan umat di atas muka bumi ini sebagai satu. Tetapi di sana ada hikmah tersendiri apabila terdapat pelbagai bangsa yang menghuni bumi. Jadinya di sini tidaklah Allah menjadikan pelbagai bangsa untuk kita bermusuh-musuhan, tetapi untuk kita lebih terbuka untuk mengenali, memahami dan menghormati antara satu sama lain. Jadi itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.